Sahih Bukhari dan Muslim. Yang penting Nabi salat. Memang kalau sebelum naik ke langit kita katakan sebelum dapat salat fardu 5 waktu Nabi sudah salat. Yang disebut oleh Al-Quran tadi bil ashyi wal ibkar tadi, salat sekali waktu pagi, salat sekali waktu petang nak malam tu. Salat tu ada. Nabi juga beribadat. Para ulama berbeza pandangan. Kebanyakannya menyatakan sebelum Nabi mendapat ibadat salat, Nabi beribadat cara syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang dinyatakan oleh Al-Ghazali. Baik. Bila Nabi salat bersama para anbiya, tuan-tuan, apa simboliknya di situ? Apa tanda, apa dalil yang Allah nak bagi? Dalil yang Allah nak bagi, tuan-tuan, sangat besar, menunjukkan kesatuan akidah para anbiya daripada Adam alaihi salam bawa kepada Nuh Rasul yang pertama sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarannya satu, Islam, tak ada nama lain. Salah orang kata Nabi Musa ajarannya Yahudi, Nabi Isa ajaran Nasara. Salah. Yahudi dan Nasara itu timbul selepas penyelewengan. Al-Quran tak sebut tentang Yahudi ketika fatrah Makkiyah. Ketika dalam sebelum hijrah, ayat Quran tak sebut nama Yahudi. Quran sebut Bani Israel. Quran sebut Yahudi 9 tempat dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat madaniyah, dalam bentuk kecaman kepada Yahudi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ajaran para rasul tadi apa? Slogannya sama, ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, supaya kamu mengabdikan diri kepada Allah, tidak ada ilah lain, tak ada Tuhan lain selain daripadanya. Dengan itu kalau orang kata apa ajaran Nabi terdahulu, ajarannya Islam. Nabi Ibrahim agamanya Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin hanifan muslima, cenderung hatinya dan menyerah diri kepada Allah. Kalaulah seluruh nabi ini ajarannya sama, itu dalil, itu bukti kebenaran ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang, tuan-tuan barangkali tak masuk bab ni, ini bagi orang yang syak dan wasangka, betul ke Muhammad bawa ajaran ni? Orang yang syak dan wasangka, dia barangkali percaya takat Nabi Isa, dia tak percaya Nabi Muhammad. Tetapi peristiwa Mi'raj yang berlaku menunjukkan nabi-nabi yang lain ikut duduk belakang Nabi. Kalau yang depan tu tak betul, tak ada siapa yang nak ikut. Semuanya berpadu duduk dalam saf mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda akur dan setuju agama mereka satu, ajarannya sama. Yang berbeza cuma syariat dalam bentuk ibadat dan hukum hakam. Wa likulli ummatin syir'atan wa minhaja, bagi setiap umat ada syariat dan caranya. Itu yang berbeza. Seruan yang lain sama, ani'budullaha wajtanibut taghut, supaya kamu mengabdikan diri kepada Allah dan supaya kamu menjauhkan diri daripada taghut. Yang itu, tuan-tuan. Baik, itu ibrah yang besar. Kalau kita nak ulas cukup panjang, seluruh nabi, seluruh orang saleh, nabi dan para anbiya ini daripada setiap kaum ini telah diakui oleh pengikut dan diakui oleh musuh. Itulah manusia terbaik. Seluruh umat para anbiya yang memusuhi, yang membunuh, yang mencerca, yang menyeleweng, semua sepakat para anbiya ini adalah yang terbaik. Maka bila kita, tuan-tuan, duduk dalam golongan yang ikut para anbiya ini, sepatutnya kita bangga kita mengikut jejak langkah dan ajaran kelompok manusia terbaik sepanjang zaman. Tiba-tiba ada orang fikir tak kena ambil Rasul, tak padan dengan Rasul daripada Arab, kita kena ambil Rasul made in Melayu juga. Hak tu yang ada di Selangor tu. Akhirnya kau tu letak jawatan hari tu kan, lepas kena bicara di mahkamah Shah Alam, mahkamah tinggi syariah, dia letak jawatan, buat sedang akhbar pula tu. Hebat sungguh Melayu. Melayu boleh. Kalau kita fikirkan, tuan-tuan, tak patut sangat
Banyaklah benda yang kita boleh buat, tapi kalau nak sampai nak tinggalkan ajaran Rasul, ajaran manusia terbaik yang diakui dan diikuti, kita katakan diakui oleh semua anbiya, golongan yang terbaik tadi, Muhammad yang paling baik, tiba-tiba kita nak lari daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa halnya kita ada? Bila tiba-tiba kita boleh sampai orang bentangkan ini yang Nabi bawa, kita kata yang kita punya pun lebih kurang sama aja. Yang kita punya ni kita nak percantik sikit hak Nabi tu. Tuan-tuan, agamanya kalau kita ada sama di Masjidil Aqsa, para anbiya tu mau ke berimamkan kita? Sampai tergamak kita kata yang kita punya pun apa salahnya? Nabi-nabi lah, kita. Kalau itu ada tuan-tuan, penat je tiap-tiap tahun dengar ceramah Isra' Mi'raj, tapi tak lekat di hati pun, tak beriman pun. Itulah golongan anti hadis. Tadi disebutkan tentang anti hadis. Anti hadis bukan sekadar tolak hadis, hang tu pasal memang dia tolak terus. Kalau nak cerita anti hadis ni tuan-tuan, Yahudi pun memang anti hadis, bahkan anti Islam seluruhnya. Nasara pun anti hadis, bahkan anti Islam. Kelompok-kelompok artikel 11 tu pun sepertulah juga. Kelompok kumpulan Jamaah Quran Malaysia pun rupa tu juga. Dalam keadaan tu ramai lagi orang Islam celah-celah kampung kita, dekat taman perumahan kita, di tempat kerja kita, yang secara praktiknya walaupun lidah tak kata, tetapi praktik dan tanggapan kepala bila menyatakan bahawasanya yang dia punya made in Sendirian Berhad yang datang daripada kampung dia tu lebih kurang sama dengan Nabi, itu juga tergolong dalam anti hadis. Beza dia tahap anti tu je berbeza. Dari sudut konsep sama. Bila menolak keagungan, kehebatan Rasul sebagai pemimpin, menolak Rasul sebagai yang berhak, yang Allah Ta'ala turunkan kuasa kepadanya sebagai syari', menunjukkan syariat, kita bawa datang yang kita punya sendiri dengan sengaja. Kita cerita hak sengaja. Yang tak tahu apa, yang tak sengaja tu cerita lain, akta dia lain. Maka orang ini juga tuan-tuan adalah orang yang menolak ajaran Rasul. Macam mana kita marah kepada golongan Jamaah Quran Malaysia anti hadis, lebih kurang tu lah juga kita patut marah kepada orang yang menolak ajaran Rasul. Sedangkan para anbiya terima Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam mereka. Ini aspek yang penting, ini aspek akidah, aspek tasawur, gambaran dalam kepala kita. Bagaimana kita nak melayari hidup dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada yang ni dalam diri kita tuan-tuan, kita sekadar hidup macam tu ya. Begitu aja kita hidup, tak tahu nilai apa, ikut aja. Yang tu satu. Baik, aspek yang kedua tentang salat di masjid itu tuan-tuan. Diterangkan dalam syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk masjid adabnya kena salat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Sulaik Al-Akwa' Al-Ghatfani datang masuk masjid ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan lagi bagi kuliah, tengah khutbah Jumaat tu. Dia datang terus dia duduk. Nabi kata, "Ya hadza hal raka'ta raka'atain?" Wahai manusia, wahai sekalian, kamu dah semayang ke 2 rakaat? Dia kata dah. Nabi kata, "Qum, bangun, farka' raka'atain." Bangun, salat 2 rakaat. Bukannya majlis apa tu, tengah khutbah Jumaat, Nabi cakap direct dengan dia, dia penjawab perkataan Nabi. Nabi tak tanya pun, kamu dah baca ke subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nak ganti sembahyang tahiyat masjid? Nabi tak tanya yang tu pun. Itu adabnya tuan-tuan. Sepakat para ulama menyatakan, atau kita katakan jumhur mengatakan, tahiyatul masjid, salat menghormati masjid, sunat muakkad. Sebilangan zahiriyah mengatakan wajib. Dan salat ini terangkat tanggungjawabnya
dan boleh diganti dengan mana-mana salat seperti salat fardu atau salat sunat rawatib.